Assalamualaikum. Salam. Apa khabar semua? Sihat, Alhamdulillah. Lama dia tak jumpa Baru saja. Lemau dah duduk rumah. Tak, you nak pencen dah ke? Ya, barangnya tak kemas lagi ni. Bila lah nak pergi faculty nak kemas? Ni dah cuti ke macam mana ke? Belum. Lagi 2 bulan. Tak, I nak habiskan cuti ni bulan 10 I ambil kot. Yalah, kita bulan 10. Dalam PKP lah cuti, ada kita pencen ya. Betul lah. You you lambat lagi. You 2 tahun lagi kan? Kalau sihat, insyaAllah 2 tahun lagi. Tidak, berhenti je lah. I ni malah dah macam-macam. Kerja banyak tak habis. Tapi I sambung. I insyaAllah lah kalau approve I buat Putra Amal tu. Oh, okey. Sebab ada research lagi kan tak habis. Research tak habis sebab PKP lambat lah. Tak Putra Amal sambung. Sebab student I pun ada 8 orang lagi. Oh ya, ramai. Nak apply Putra Amal sebab apa? Prof Rosita sekarang macam tak masuk. Dia apply juga kan? Prof Rosita. Dia ada amal. IBS. Kan? Tapi dia kan? Dia kat IBS. Hari tu jumpa dia kat IBS. Hari tu ada Viva itu. Student dia orang lah dia attend. Kak Wah jadi apa? Jadi examiner, jadi chairperson itu. Dia ada itu. YY student dia kan? Student Syariza. Assalamualaikum Nah. Jaza. Assalamualaikum doktor. Apa khabar? Salam. Semua dekat rumah lagi kan? Lama-lama dekat rumah. Dan dah sampai tahun depan tak tahu ke? Tapi macam kes dah banyak turun ni kan? Berapa ribu dah? 4,000 dah Selangor. Boleh masuk PKP tahap 2 dah ni. Oh ya. Bulan depan ke nak tunggu 4,000 kan? 4,000 fasa 2. Nak tunggu 4,000. Oh lagi 13,000. Bila tu Syazah nampak ibu? Sekarang dah 6,000 Selangor. Oh dia ikut macam tu Selangor ya. So Selangor bolehlah ke fasa 2 tak lama lagi. Wah. Insya-Allah. Sekarang UPM tengah cuti SEM ke apa doktor? Cuti SEM? Dah ya, tengah cuti SEM. Oh, so mula balik bulan? 10. I see. So doktor free lah sekarang ni lah? Tak busy sangat lah? Ke busy marking? Dengan marking. Marking dah habis. Oh, marking dah habis? Dengan TC siapa semualah. Okay. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz silent. Ustaz. Okay. Tiba-tiba hari ni jadi slow pula. Jadi macam tak pandai pula nak setting. Sign language pula. Itulah. Okey. Sabar Ustaz. Okey. Duduk rumah ni, anak saya 6 tahun tu macam-macam benda komputer saya ajar dia. Dia nak buat streaming lah, dia nak edit lah. Itulah. Hari ni kita surah Luqman. Kawan saya orang-orang apa?
Kawan saya orang-orang Jawa banyak nama Man ni. Lokman, Sudirman, Roman. apa itulah Man ni. Kalau nak di manakah surah Luqman? Suparman. Ya, Superman. Dulu kan ada cerita kita Superman. Superman. Superman Melayu. Okey, ini dia. Okey. Di sini. Lepas tu kita nak share screen. Satu lagi. Saya nak buka surah. Okey. Tering. Doktor semua sihat Alhamdulillah. Soalan wajib jumpa orang. Sibuk tanya khabar sana sini sekarang ni. Khabar sana sihat ke, sini sihat ke. Okey. Okey. Nampak yang ni Al-Quran? Nampak kan? Yang nota nampak? Nampak. Nampak. Terima kasih murid-murid sekalian. Sabar ya. Macam dalam kelas pula. Nampak cikgu. Okey. Dah. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi berkati majlis kita, majlis ilmu kita pada tengah hari ini. Marilah sama-sama terlebih dahulu kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah. Pertama ni kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya pada tengah hari ini dapat kita bertemu kembali. Mari kita ingat balik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu saya cerita. Dua nikmat yang biasa dilupakan oleh manusia, nikmat kesihatan juga nikmat masa lapang. Alhamdulillah, tengah hari ini kita diberikan kesihatan dan kita ada masa lapang. Hari ini barulah orang cerita nak sihat, nak makan vitamin, nak antibody dan sebagainya. Dan apapun kita bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat kesihatan yang Tuhan berikan ini, dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita gunakan kembali, perbanyakkanlah kan kita punya amalan-amalan kebajikan kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersyukur pada Allah nikmat masa lapang. Tengah hari ini dapat bersama kita teruskan lagi pengajian kita daripada surah Luqman. Surah Luqman. Surah Luqman. Yang setelah pun kita bincangkan tentang surah Luqman ini pada ayat yang hari ini insya-Allah pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 insya-Allah. Jadi sebelum ni surah Luqman yang kita bincangkan, iaitu kita dah bincangkan permulaan tentang kisah-kisah orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang beriman, orang yang berada di atas jalan. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka yang macam manakah ciri-ciri orang yang berada di atas
jalan Allah Ta'ala. Dan orang yang dapat petunjuk daripada Allah tersebut dan mereka berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agaknya kalau saya buat survey secara tidak rasmi pun, kita pun boleh juga kan. Bukan untuk nak jawab survey lah, maksud saya untuk muhasabah. Apakah mungkin transformasi yang berlaku pada kita hari ini lepas kita dah banyak belajar Al-Quran? Sepatutnya kita kena jadi orang yang mudah-mudahan lah kan ada perubahan dan kita berusaha berada di atas jalan. Ulaika ala huda, di atas jalan kan. Okay, so kita akan sambung hari ini. Lepas tu kita cerita pasal orang yang sebaliknya. Dan hari ini kita akan sambung ayat yang ke-8. Cerita pasal orang yang yang mendapat berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan baca ayat Al-Quran terlebih dahulu. Iaitu ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab kita masuk ayat baru. Ayatnya mudah aja. Hari ini ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Okey, dua ayat lah. Kita sikit lagi kita akan masuk kandungan yang utama dalam surah ini, iaitu nasihat-nasihat Luqman pada ayat yang ke-12. Lagi beberapa ayat saja lagi. Tapi apa pun, sebelum kita menerima nasihat kan, maka kita mempersiapkan. Mungkinlah ini di antara kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala punya metodologi mempersiapkan diri kita dengan nasihat-nasihat, ayat-ayat untuk kita bermuhasabah. Nanti kita akan masuk nasihat Luqmanul Hakim. Bila orang yang dah bersedia, dia mudah untuk menerima nasihat. Kan ada, kalau kita tengok secara rambang lah, secara umum, tingkatan-tingkatan manusia. Ada orang yang dia baru nak dimotivasi kan, agar berfikir jadi orang yang hebat. Kan? Dia baru nak dimotivasi kan. Ada orang yang okey, dia dah ada motivasi dan nak jadi orang hebat, hanya perlu tolak saja kan. Kita ni mungkin orang kata apa, dah level nombor 2 kot, dah nak jadi orang yang baik, nak dapat nasihat, tapi kita kena ada satu, orang kata apa, satu penolakan, satu push kan, satu dorongan yang kuat. Ada orang yang dah motivasi tinggi, tinggal hanya tambah sikap dan amalan aja, jadi lebih hebat. Lepas tu hanya perlu istiqamah. Ada orang yang lebih atas daripada kita, dia dah istiqamah dah. Dia dah tak ada apa dah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang istiqamah ni dia tak ada ketakutan, ya, dia tak ada gabra dalam hidup, dan dia tak ada kesedihan, tenang aja. Ajabal li amril mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ajaib orang-orang mukmin yang demikian begitu, sebab dia tak ada apa-apa. Dia dapat nikmat, dia syukur. Dia dapat musibah pun dia rasa tenang dan sebagainya. Okey. So inilah kita kata apa, selang-selinya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal surah Luqman, bercerita tentang iman, bercerita tentang sebaliknya, dan kembali cerita pasal iman pula hari ini. Tetapi kalau kita lihat kembali pada penghujung ayat yang ke-7, fabashirhu bi'azabin alim. Fabashirhu bi'azabin alim. Boleh lihat di teks kita tu, ada saya sediakan sebelah. Iaitu maka gembirakanlah orang-orang yang jahat. Sebelum ni kita cerita, maka Tuhan kata gembirakanlah juga. Maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Mereka memang nak bergembira, mereka tak nak dengar Al-Quran, mereka cari budak-budak, wanita-wanita untuk menyanyikan kepada mereka. Perli pula tu Al-Quran, buat ayat-ayat Al-Quran, memperolok-olokkan tentang kandungan-kandungan Al-Quran. Maka pada penghujung ayat kan, Allah Ta'ala sebut tentang kegembiraan juga. Tapi kegembiraan yang apa? Yang menyakitkan, yang palsu kan. Penghujung ayat yang ke-7. Fabashirhu Basyara. Ada orang nama Basyirah, tak pernah dengar? Basyirah, Bashir kan. Itu menggembirakan, berita gembira. Dan Tuhan sebut guna perkataan menggembirakan. Patutnya Tuhan kata orang jahat kan, maka aku
beri amaran kepadanya dengan azab yang pedih. Tapi tak, Tuhan kata apa? Berilah mereka berita gembira dengan azab yang pedih. Maksudnya berita gembira yang palsu. Berita gembira yang palsu. Dan manakala ayat yang ke-8 kita akan bincang, iaitu seterusnya ini adalah kegembiraan yang sebenar pula. Ada kegembiraan yang mengundang akhirnya kepalsuan lah, kegembiraan dia rasa seronok. Bawa perempuan-perempuan untuk melupakan Allah Ta'ala. Tapi akhirnya dia akan apa? Dia akan pergi kepada kepedihan hidup aja, kan, sengsaranya hidup. Tapi sambungan kita ayat yang ke-8 iaitu kegembiraan yang sebenar kepada orang-orang beriman, yang mana Allah Ta'ala sebut innallazina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Apa dia? Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh syurga, syurga jannatun na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Nikmat satu lah, ni'mun, kan. Na'im benar-benar nikmat. Benar-benar nikmat. Kalau kita kata hakim ataupun hakim, kan, tak ada ya, maka bijaksana. Tapi hakim, Allah Ta'ala alimun hakim. Hakim, ada ya kat situ, iaitu Allah Ta'ala benar-benar bijaksana. Jadi syurga yang diberikan sini yang penuh dengan kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Betul-betul nikmat. Okey, kita tengok pada nota. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan bahawa nikmat tetap diberi kepada mereka yang beriman. Nikmat, kan semua orang dapat nikmat. Semua orang boleh bergembira lah maksudnya. Nikmat maksudnya benda yang menggembirakan kita, kita suka. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, semua orang boleh diberikan nikmat. Dan kita pun pernah belajar. Saya ulang balik. Biasa ni kita pernah cerita. Kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ingat tak? Selalu kita ulang. Apakah maksud Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Ar-Rahman. Bermaksud Allah Ta'ala beri nikmat kepada semua. Burung dapat hujan, orang jahat tak beriman pun, orang yang tu pun dapat nikmat dan sebagainya, kan. Anak saya dia sebut tunggu saya, baba bila boleh mandi hujan ni? Saya duk cerita, baba dulu kecil-kecil suka buat apa? Kan saya kata saya suka mandi hujan. Dia sebut nak mandi hujan. Hujan nikmat kepada semua. Tak ada pula kalau kata orang tu dia tak beriman, rumah dia tak solat, hujan tu boleh kering kontang kat tempat dia, kan? Tak ada. Jadi nikmat Allah Ar-Rahim, nikmat Allah khusus bagi orang beriman. Diberikan hidayah petunjuk, ketenangan dan sebagainya, dapat dunia akhirat, itu Rahim. Bila kita baca sesuatu, ya Allah, dengan namaku, dengan namamu ya Allah, aku mohon, aku makan ini, aku minum ini untuk aku dapat nikmat di dunia dan dapat nikmatnya juga di hari akhirat sebagai orang beriman. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan bahawa nikmat tetap diberi kepada siapa, pada mereka yang beriman atau tidak beriman, duduk dapat. Namun kita tengok pula pada natijah nikmat tersebut, kegembiraan dan sebagainya tersebut, hendaklah kita berhati-hati agar nikmat yang benar-benar kita dapat, kegembiraan yang kita dapat tersebut menjadi asbab juga kegembiraan yang menyenangkan. Kita nak kegembiraan yang menyenangkan kita dari dunia hingga akhirat. Tentulah, kan, orang yang beriman, dia nak kalau boleh dia dapat nikmat tersebut gembira dunia sehingga di hari akhirat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, boleh tengok dalam nota ni, saya dah sediakan ayat. Wa iz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Kata Allah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, ni kata Nabi Ibrahim setelah dia buka bumi Mekah tersebut, kan, yang hari ini kita kata pergi tu, bumi Mekah. Lepas dia buat Kaabah dan sebagainya, dah ada perkampungan, ada rumah, tempat tinggal. Maka dia pun berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya. Maksudnya banyaklah hasil-hasil bumi dan sebagainya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka, pada orang-orang yang baik. Kata Nabi Ibrahim pada orang yang beriman lah. Tapi Tuhan kata apa? Permohonanmu diterima, tetapi siapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia,
Kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya ke azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ni permulaan. Kita sedang cerita tentang apa? Kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan tu memang semua orang boleh kecapi. Cuma kegembiraan yang bagaimana? Ada yang Allah Ta'ala beri memang nikmat kepada orang-orang yang tidak beriman pun. Kufur dan ingkar kata Allah. Tetapi akhirnya fabashirhu bi'azabin alim. Mereka gembira tapi akhirnya berikanlah mereka bergembira juga iaitu berada dalam azab yang pedih. Adapun orang beriman, kita tak nak, kita nak bergembira di dunia dan kita juga dapat bergembira di hari akhirat nanti. Okey, tadi tu surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 126. Jadi kepada siapakah kegembiraan yang sebenar? Lawan kepada ayat yang ketujuh tadi, kan? Kegembiraan yang bukan perli-perli. Ini kegembiraan yang Tuhan nak bagi betul. Ciri yang pertama adalah Tuhan sebut apa? Innallazina amanu, iaitu mereka yang beriman. Pertama syaratnya mesti beriman. Beriman. Sesungguhnya Tuhan kata apa? Orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita kadang-kadang tak susah pun kan nak kita memahami ayat-ayat ni. Pergi juga kepada nota-nota lama kita. Siapakah orang beriman? Saya ulang balik je. Orang beriman iaitu 3 kan. Dalam bahasa Arab kalau boleh hafal lah. Saya memang hafal lah sebab bidang saya. Kena hafal daripada sekolah menengah dulu ada soalan. Iman al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iman iaitu berikrar dengan lisan, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota badan. Maksudnya apa? Beriman. Kalaulah kita kata dia ada, orang kata ada definisi yang boleh kita faham dan kita ambil manfaat lah pasal iman ni. Bukan iman ni kita duk terawang-awang. Apa aku nak buat dah jadi orang beriman? Dia disebutkan iman iaitu apa? Pertama kena berikrar dengan lisan, mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia hanya percaya, saya memang percaya Tuhan Allah, kita pun kata, "Mailah kalau begitu nak tak syahadah?" Mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan mengucap 2 kalimah syahadah. Oh tak apalah saya tak nak ucap tapi saya percaya dalam hati je, kan. Maka dalam proses keimanan yang digariskan oleh para ulama dan even sahabat pun yang buat kaedah ni, berikrar dengan lisan itu adalah wajib bagi orang beriman. Bagi orang beriman, dia mesti menzahirkan. Habis tu kalau dia tak boleh bersuara, Ustaz, dia bisu, mudah sajalah bahasa isyarat, kan. Bahasa isyarat. Dan syahadah ini juga tidak semesti dengan lafaz yang biasa kita baca, kan. Kita baca iaitu kita kata apa? Kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa sajalah kalimah yang banyak disebut dalam agama kita yang menzahirkan kepada 2 kalimah syahadah kita boleh sebut. Antaranya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Macam-macam. Pada sahabat dulu, mereka apabila mereka Islam, ada banyak versi syahadah. Ada banyak versi syahadah. Yang biasa kita lihat dalam, mungkin pernah tengok orang masuk Islam, kan. Dia akan ucap syahadah itulah, asyhadu alla. Itu di antara kaedah yang dibuat oleh Nabi. Dia menyaksikan dengan jari dia. Sunnah Nabi SAW, bila Nabi berucap aja di ketika khutbah, ketika Islamkan orang, Nabi akan menyebut asyhadu alla. Nabi akan buat jari satu, kan. Bukan orang tabligh je, kan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Apapun iman, saya nak terang yang pertama itulah, mesti mengucap 2 kalimah syahadah, kan. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia syahadah, maka dia akan masuk syurga. Tapi kalau ada dosa, dia adalah tanggungan dulu, kan. Tapi insya-Allah masuk syurga juga akhirnya. Yang kedua, definisi iman, kalau kita kata kita orang beriman, iaitu membenarkan dengan hati, wa tasdiqu bil qalbi, kan. Tasdiqu bil qalbi. Saya nak type sikit lah dalam bahasa Arab dia, pada kod-kod nak apa? Nak menghafal chat. Saya buat kat ruangan chat. Iman, iqrar, bahasa Arab lah. Iqrar bil lisan. Iqrar bil lisan. Apa iqrar bil lisan? Berikrar dengan lisan. Lepas tu
Tasdiq, bil tu dengan. Tu. Ikrar, bil tu dengan lisan lidah kan. Lisan lah. Tasdiq bil qalbi. Qalbi apa? Qalbi hati kan. Kalbu anjing kan. Kaf. Kalau qaf baru hati. Tasdiq bil qalbi yang kedua, membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Tasdiq bil qalbi. Apa maksud tasdiq bil qalbi? Menanam keyakinan, satu hal lah, menanam keyakinan. Sentiasa kena meletakkan dalam hati kita hari-hari, ya Allah, Engkau maha besar, ya Allah. Aku angkat takbir ni, Engkau yang menghidupkan aku. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah di antara ni kan. Kita baca seorang-seorang dalam hati je. Tapi kadang-kadang keluar kat lisan lah. Tapi maksudnya untuk nak menanamkan dalam hati. Wa tasdiqu bil qalbi. Dan bukan setakat tanam, tapi kena tolak pula. Apa dia? Tolak perkara-perkara yang syirik. Iaitu perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Makhluk pula apa? Kan makhluk pula kullu ma siwallah al makhluk. Selain daripada Allah semua makhluk. Kita rasa mungkin kita tidak sengaja, tapi itulah latihan kita atas dunia. Kita rasa macam, oh beruntungnya ada majikan bagi rezeki. Ya betul secara literalnya. Tetapi kita kata apa, hakikat yang sebenar, asbabnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah akhirnya kita belajar dalam hidup ni untuk membersihkan diri daripada perkara-perkara syirik. Menyayangi sesuatu lebih daripada menyayangi Allah. Risaukan anak tidur penat sekolah agama sampai kita kata solat asar tak payahlah. Kan budak ni dia penat. Kita lebih risau. Itulah maksudnya menolak perkara-perkara syirik. Syirik bukanlah bermaksud kita ni hanya kata sembah berhala itu dia. Kan syirik ni maksudnya segala apa yang kita nak bawa sekata, selari dengan kepentingan kita dengan Allah, maka kita perlu belajar untuk melepaskan perkara tersebut. Kan? Agar tidak kita mati nanti ada perkara yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Sewaktu kita hiduplah kita belajar. Kan kita bersihkan perkara-perkara yang tidak perlu. Kalau tidak, di hari akhirat nanti Tuhan akan bersihkan. Maka sakitlah kita dibersihkan dengan azab-azab agar kita sedar tentang dosa kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wal amalu bil jawarih. Ini lain sikit. Wal amalu wa tasdiqu amal bil jawarih. Amal kan. Amal adalah amal bil dengan jawarih anggota badan. Juruh tu je ni, jurus tu. Juruh maksudnya dia ni memang anggota badan ni follow je kan. Lurus pembaris itu. Beramal dengan anggota badan. Lalu yang pertama, syarat untuk mendapat berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada iman, dan iman yang sempurna. Macam mana iman sempurna? Dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota badannya, kan? Iaitu amalan-amalan dia perlu dilakukan. Wajib diterjemahkan dengan amal. Tak boleh kita hanya rasa yang penting beriman saja, okey dah, tapi tak buat apa-apa. Kan? Sebab tak kena. Saya dulu, saya cerita kan, saya ada orang Arab kan, orang Arab. Dia keturunan apa tak ada al-al kat belakang dia. Saya panggil dia Said Alkohol. Dia Arab lah kan. Lepas tu bila saya solat dan sebagainya, dia kata, kau solat? Dia kata, iyalah, dia kata. Orang Islam kot kena solat, dia kata. Tanggungjawab. Dia kata, itulah, dia kata, kau daripada Malaysia ni lambat dapat Islam. Dia kata sebab tu agak kolot cari Islam kau. Kan nak kena sibuk sangat dengan amal-amal tapi tak bersihkan iman. Dia kata sibuk nak solat, nak tu. Dia kata macam aku lain. Kita lagi awal dapat agama daripada Nabi, daripada sahabat. Kita dah jauh kan. Tak ada kan. Jadi sebenarnya apa pun mesti dalam iman ada perkara beriman, iaitu beramal dengan anggota badan. Yes, Aisyah, kenapa? You want to go? Okay lah. Okay, take care. Okay. So, tetapi kalau kita lihat, sambung nota kita. Perkara iman berkaitan, perkara iman yang berkaitan dengan lisan, dengan hati tadi, nombor 1, nombor 2, banyaknya urusan apa? Urusan individu, kan? Kalaulah ada orang masuk Islam tanpa pengetahuan orang Islam, satu seorang pun tahu dia, contohlah dia Indian contohnya,
Dia duduk dalam bilik dia pun pergi follow Zakir Naik ke apa. Akhirnya dia pun, yalah, dia pun katakan Islam ni betul lah. Dia pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad kan. My brother kan, itulah. Dia pun mengucap seorang-seorang. Lepas tu dia mati. Dan kemudian tak ada orang pun tahu. Semua orang uruskan dia, jenazah dia keadaan cara bukan Islam. Ada masalah tak untuk dia? Tak ada masalah lah. Kan, tak ada masalah. Okey. So, tapi sebab itu hal individu. Sebaliknya, kalau kita lihat nombor 3 tu. Sebaliknya, amal adalah tidak dapat lari daripada menzahirkan kepada orang ramai. Amalan tak. Amalan dia ada juga kaitan orang ramai. Walaupun ada amalan dengan Allah Ta'ala saja, zikir kan adalah hati, subhanallah. Orang tak tahu pun istighfar adalah hati. Dia bermuhasabah adalah hati, dia bermonolog setiap hari, ya Allah. Kan ada orang tahu urusan diri dengan Allah Ta'ala. Banyak orang tak tahu. Lagi orang tak tahu, lagi baik sebenarnya. Kan? Betapa ramai sahabat-sahabat dahulu yang mereka sebenarnya menyimpan monolog mereka, monolog kan, ataupun mereka punya kata-kata di antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Even Nabi SAW pun yang kita baca dalam hadis, mungkinlah itu kita tahu, yang kita tak tahu apa yang Nabi SAW dalam hati baginda bila mendoakan kita dan sebagainya kan. Jadi ada urusan-urusan yang kita baca dalam hal iman adalah urusan individu. Sebaliknya, kalau amal tidak dapat lari kan, kita biasanya perlu ataupun kepada perkara yang menzahirkan kepada orang ramai. Kerana itulah Tuhan tambah lagi penekanan dalam syarat nak dapat berita gembira tadi. Wa amilus solihat kan. Dalam iman tu kita tahu mesti ada amal. Tetapi ditambah lagi oleh Allah wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh. Okey. Mereka bukan sahaja beriman, tetapi mereka juga menzahirkan tanda iman itu dengan mengerjakan amal ibadah dan amal kebajikan. Iman mesti diterjemahkan dengan amal. Ada orang kata, jangan pandang saya macam ni, kan? Dengan pandang saya macam ni. Yang penting iman saya. Dalam kaedah kita pernah belajar dulu kan? Dalam kaedah kita, an-nas yahkumu bil-zawahir. Manusia itu menghukum benda-benda yang zahir. Benda-benda yang zahir. So, kita kena jaga zahir kita. Ada orang kata, tak apalah, saya memang dah style saya macam ni. Huha-huha, yang penting hati saya tak tahu. Kan? Tak. Al-insan yahkumu bil-zawahir. Kaedah kita, manusia itu menghukum perkara yang zahir. Kita mesti jaga perkara-perkara zahir kita. Mesti zahirkan amal soleh kita. Sahabat-sahabat Nabi orang hebat. 10 orang dijamin syurga. Semua dia terkenal dengan amal-amal mereka. Semua kalau dalam riwayat-riwayat ada diceritakan apa amal mereka. Umar bin Khattab berjuang dan sebagainya. Umar bin Khattab mengangkat guni beras daripada Baitumal sendiri diberi pada orang susah. Dan Abu Bakar, orang melihat bagaimana dia menangis baca Al-Quran pada pagi hari ketika imamkan subuh walaupun bergelar sebagai khalifah. Orang nampak kan? Mesti ada terjemahan ataupun ada zahirnya nak diterjemahkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat, mesti amal kena ada, dan amal bukan amal biasa, mestilah amal soleh. Ibadah itu pula mestilah amal ibadah yang soleh. Amal ibadah yang soleh, saya letak sikit dia dalam bracket ni kan, terpelihara. Soleh ni bermaksud, soleh ni dia soleh terpelihara kan. Kalau kita kata islah ni bermaksud kita islah. Macam mana saya nak terjemahkan islah? Islah ni maksudnya benda yang kita dah pegang dengan baik lah. Satu lagi tajdid reformasi kan, reform. Benda dah ada tapi tak berapa nak okey, maka kita reform. Tapi soleh ni tak, dia benda yang memang betul-betul dah baik dah, benar dah kan. Jadi amal ibadah kita kena daripada asas lagi kena benda yang betul dah, iaitu mengikut rujukan kita daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Macam perkara-perkara asas kita buat, solat kita, puasa kita, mesti benda yang soleh dah, iaitu kita puasa berdasarkan daripada hadis Nabi. Nabi cakap puasa macam ni. Solat, macam ni kita solat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita ikut apa yang Nabi dah tunjukkan kepada para sahabat dan sampailah kepada kita. Cakap-cakap mereka, hadis-hadis mereka kepada
kita yang ada pada hari ini. Kita daripada tak berapa nak okey ibadat, kita nak perbaiki diri. Maka itu tajdid. Kita perbaik lagi diri kita. Tajdid. Okey. Jadi amal ibadah dia mesti ikut benda yang betul-betul benar, kan? Yang soleh. Soleh tu maksudnya benda yang tak terganggu, suci, bersih. Benda yang tak perlu tajdid pun, tak perlu reformasi pun. Memang benda tu sampai akhir zaman itulah kebenaran dan tepat. Tak payah ubah dah. Iaitu dengan mengikuti apa dia daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kan? Itu Al-Quran. Quran ni dia soleh sifat dia. Dia sifat dia soleh. Dia tak perlu nak diubah, ada transform. Habis tu orang buat tulisan-tulisan, itu tulisan saja, kan? Itulah mungkin tajdid kot, reformasi, buat lagi benda apa? Benda yang lebih memudahkan. Tapi kandungan asalnya soleh, terpelihara. Okay, so amal mestilah amal kita ni selalu kena semak, iaitu amal-amal yang soleh. Mengikut rujukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah apa sunnah? Hadis lah hadis. Kan sunnah adalah hadis. Mudah dia orang kata ni tak ikut sunnah, ni ikut sunnah. Hadis lah maksudnya. Saya pakaian ikut sunnah. Maksudnya pakaian ni mungkin ada dalam hadis. Macam itulah. So bila kita kata sunnah tu dengan hadis, dia boleh jadi benda lebih besar lagi. Gitu. Okay. Kalau orang kata sunnah tu pakaian, tidak. Kan sunnah tu adalah hadis. Bermaksud apa sahaja dalam bab hadis yang menyebut tentang pakaian yang sabit pada Nabi sahih, maka dia boleh jadi sunnah. Pakai tutup aurat, maka dia adalah sunnah. Kan? Dia adalah sunnah. So jangan keliru. Di antara sunnah, sunat dengan hadis. Kan? Sunnah. Kan? Sunnah samalah dengan hadis. Benda-benda disandar pada Nabi benar, Nabi lakukan sunnah. Sunat, sunat maksudnya martabat sesuatu amalan. Ada wajib, ada sunat. Kan? Macam tu. Okay. Selain daripada itu, para ulama juga kalau kita lihat mengaitkan tentang innal ladzina amanu wa amilus solihat, selalu berpasang-pasangan. Jadi ulama selalu mengaitkan pasangan iman dan amal ini dalam kebanyakan ayat kita baca Al-Quran mesti ada. Cuba ambil satu. Apa dia? Di manakah pasangan iman dan amal? Surah Al-Asr kan? Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Kan banyak dia pasangan-pasangan. Dalam surah Luqman, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Banyaklah. Kata para ulama kan dalam bidang tafsir mengaitkan iman dan amal ini dan kebanyakan ayat sebagai pasangan adalah kerana dia satu peringatan agar untuk menyempurnakan kedua-duanya. Sebab itu Tuhan selalu dekatkan dua perkara ni. Kan dekatkan dua perkara ni. Agar apa? Agar kita faham. Kita mesti sempurnakan kedua-duanya. Tidak boleh memilih atau meninggalkan salah satu. Saya nak pilih satu je lah. Saya nak jaga amal saya je. Bab saya nak beriman, nak menolak. Dia fikir je solat. Lepas tu dia pergi buat syirik ke. Tangkal sana, tangkal sini. Tu lantak lah dia katakan. Yang penting aku solat. Ataupun dia nak jaga iman aja. Belajar kesufian dan sebagainya. Akhirnya dia kata apa? Saya dah cukup bersih, yakin pada Allah. Tuhan adalah Allah. Saya adalah hamba. Saya tak perlu solat lagi dah. Sebab solat ni adalah kita panggil apa? Ekspektasi kan. Untuk menzahirkan sebagai hamba. Lalu dia tak solat. Ada tak benda-benda ni berlaku? Ada kan. Ada benda-benda ni. Syaitan kan. Syaitan. Macam kita cerita minggu lepas. Talbis iblis. Syaitan. Dia nak sesatkan kita, dia tak kata jangan beriman. Dia kata kau kaji iman dalam-dalam, nak dekatkan diri dengan Tuhan, lepas tu kau tak payah lagi dah nak solat. Sebab yang penting Tuhan dah nampak iman kau. Tak ada. Ataupun orang yang sibuk beramal. Amal, tapi lepas tu dia pun tak apa benda tangkal mangkal apa semua kan. Percaya benda-benda yang khurafat. Khurafat pun khurafat. Khurafat. Apa khurafat? Khurafat, Nabi SAW cerita pada Aisyah. Khurafat. Ada seorang lelaki yang bernama Khurafat. Kan? Satu masa dahulu dia diculik oleh jin. Lalu Aisyah kata sampai satu masa jin tersebut memulangkan kembali si lelaki tersebut, Khurafat tersebut kepada manusia. Dan Khurafat asyik bercerita banyak perkara. Sampai orang pun tak tahu betul ke tidak. Lalu orang kata ini kisah Khurafat. Kan? Ini kisah Khurafat. So ada orang yang dia tak kisah khurafat ke syirik, dia tak kisah. Yang penting dia solat. Tak boleh. So kita dalam pasangan ini Tuhan beri penegasan sebenarnya. Mesti jaga iman dan amal soleh. Tidak boleh memilih ataupun meninggalkan salah satu.
khurafat. Khurafat nama orang. Jangan letak nama anak cucu khurafat lah. Kan? Macam sedap tu Ustaz. Khurafat. Tak ada. Lalu orang yang menjaga iman mereka betul-betul tadi dengan iman dalam hati, perbuatan, lisan, orang yang beramal dengan amal soleh betul-betul. Tuhan kata apa? Tak susah pun nak masuk syurga kan. Lahum jannatun na'im. Segera diberikan syurga. Jaga je iman dan amal soleh. Jaga je iman dan amal soleh. Cakap senang kan? Saya pun duk muhasabah. Boleh tak kita masuk syurga kan? Mudah-mudahan kita masuk syurga lah kan. Tapi selalu fikir, ya Allah kan, kita ni layak ke tak layak kan nak masuk syurga. Dalam Al-Quran Tuhan sebut macam senang je. Jaga iman, jaga amal. Lahum jannatun na'im. Lepas tu masuklah syurga. Senang je. Bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan, kata Allah Ta'ala. Balasan kepada mereka yang beriman sempurna dan mengerjakan amalan yang sunnah tadi tu. Amalan yang soleh. Amalan yang soleh. Saya nak kata amalan yang soleh. Okey. Amalan yang soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Macam senang dia nak masuk syurga. Kan? Macam mana? InsyaAllah senang. Tapi jangan kita bersenang-senang pula. Kan? InsyaAllah mudahlah nak masuk syurga. Tapi jangan bermudah-mudahan masuk syurga. Nabi SAW nak tunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada manusia. Sehingga apabila Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kan, wahai para sahabat, apakah maksud syahid? Maka sahabat pun berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, syahid itu orang yang mati di medan jihad. Kata Nabi, kalau begitu kecilnya umatku yang dapat memperoleh pahala syahid. Kan? Di antara cerita pasal rahmat Allah lah, banyak lagi hadis lain. Lalu Nabi SAW sebut, sesungguhnya orang yang mati kerana wabak mat'un, kan, kena wabak adalah syahid. Orang yang mati ditimpa batu, mati kena empap dinding, apa gempa kan, syahid. Orang yang mati banjir tu, yang kena dekat kepala air dekat Iyan tu, secara zahirnya dalam hadis Nabi adalah syahid. Kan, orang yang dibunuh anak kecil, mati ketika bersalin. Ramainya kan hari ini orang mati ketika bersalin. Isteri saya duk jaga ICU Seremban tu. Dia kata kes Siti Sarah tu sikit, dia kata satu je kan. Tapi sebenarnya banyak dah berlaku yang orang kata mati, wanita mati ketika bersalin musim Covid ni. InsyaAllah lah syahid bagi mereka. Rahmat Allah sangat luas. Ada orang yang cerita pasal rahmat Allah lagi dalam hadis yang lain. Yang saya selalu pernah cerita dahulu, ada orang yang dia duduk berdua dengan anak di satu tempat yang terpencil. Tiada ilmu pengetahuan yang luas sampai kepadanya. Tapi dia beriman pada Allah Ta'ala. Lalu dia pun satu hari berwasiat pada anaknya, anak sayang tak ke ayah? Sayang. Kalau sayang nanti ayah mati, kamu bakarlah ayah jadi abu dan kamu taburkan di tengah lautan. Ada setengah riwayat kata naik atas gunung, ketika angin yang kuat maka lepaskan debu ayah tadi. Sehingga malaikat azab tidak dapat tangkap ayah. Kan dosa. Kuasa Allah besar, mana boleh menafikan Tuhan tak dapat tangkap kita. Tuhan tahu di manakah kita. Tuhan tahu macam mana nak dapatkan kita kembali. Maha suci Allah daripada perkara-perkara yang lemah. Tapi dia cakap macam tu. Lalu bila dia mati, kata Nabi SAW, wahai apa, dibangkit depan Allah kan. Tuhan tanya, apa yang kamu buat ni? Terkejut dia kan. Kali kedua Tuhan tanya, apa yang kamu buat ni? Kan, dengan nada yang lebih dahsyat. Kali ketiga Tuhan tanya, apa yang kamu buat ni? Paling dahsyat Tuhan bertanya kepada hamba yang konon-konon nak larikan diri daripada Allah Ta'ala. Tapi dengan terketar-ketar, si fulan tersebut diceritakan oleh Nabi SAW, ya Tuhan, aku buat macam ni sebab aku takut dengan azab-Mu ya Allah. Lalu aku harap anakku buat begitu, kalau aku mati, aku tak dapat masuk syurga pun tak apa. Yang penting tak kena azab. Lalu dengan rahmat Allah apa? Tuhan kata, kamu masuklah ke dalam syurga. Nampak? Benda besar-besar dosa Tuhan boleh ampunkan. Itu tak masuk cerita banyak lagi kan. Cerita pasal apa? Pasal pelacur dengan anjing dan sebagainya. Maka lahum jannatun na'im. Besar rahmat Allah. Dipermudahkan, dipercepatkan. Dan diberikan kenikmatan yang besar. Jaga iman dan amal soleh. Lalu diberikan mereka balasan kepada mereka yang beriman sempurna mengerjakan amal soleh.
mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Ianya adalah tempat untuk menikmati segala macam jenis nikmat yang tidak terhingga. Naim maksudnya. Sangat. Saya nak gambarkan macam mana bahasa Arab ni kan. Betul-betul nikmat-nikmat sangat ni. Naim ni. Allah sebutkan bagi mereka syurga-syurga yang penuh nikmat. Lahum. La tu bagi mereka jannatun naim. Syurga-syurga yang penuh jannat. Kalau satu jannah. Ni jannatun naim. Ada ta yang sampan tu kan. Kalau jannah satu. Ni syurga-syurga yang penuh. Maksudnya bukan saja mendapat syurga. Tapi jaminan segala keperluan dan nikmat menjadi hak milik si penerima tadi. Semua dalam syurga tu nak buat apa, buatlah. Pergi hotel, kita guna barang-barangnya, lepas tu kalau rosak, habis tolak deposit ke contohnya. Habis nak balik, tamat kita kena check out, tak boleh pakai dah. Cepat kena keluar daripada bilik dah. Kan, tu bukan kita punya. Tapi kita berehat dalam syurga, itu kita punya. Kan. Datang sahabat kita, wow, besar singgah sana kau kan. Ya kan, ni aku punya, ni aku punya, ni aku punya, aku punya. Oh, seronok ni masuk syurga kan. Semua kita punya. Okey. Jannatin Naim. Dan Tuhan sebut lagi ayat yang ke-9. Seronok enggak sejuk-sejuk. Ni kan kita cerita pasal syurga. Keberangan sikit ni. Nanti kita masuk syurga, nanti kita orang kata apa? Kita happy lah sikit. Ustaz tengok kereta saya Ustaz. Oh, dulu kat dunia tak sempat nak beli kereta. Beli kereta pun tak lagi kerja. Duduk rumah work from home. Tak guna juga. Di dalam syurga ni kita berangan lah Ustaz. Nampak Ustaz? Ni bilik work from home Ustaz. Dekat dunia tu tak sempat nak kemas. Kan? Dekat syurga ni banyak pembantu Ustaz. Nak work from home pun lagi kat syurga. Okey. Khalidina fiha. Wa'adallahi haqqa. Wa'adallahi haqqa. Wahuwal azizul hakim. Mudah je ayat dia. Mereka kekal di dalamnya. Kekallah mereka di dalamnya. Dalam syurga tadi yang penuh kenikmatan tadi kekal. Kekal. Khalidin. Kekal dalamnya. Sebagai janji Allah. Wa'adallahi haqqa. Wa'adallah. Allah Ta'ala berjanji dengan sebenar-benar janji. Maksudnya betul-betul janji daripada Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Kekal mereka di dalamnya. Dan mereka akan kekal dalam syurga itu. Sesiapa yang masuk syurga tidak akan keluar sampai bila-bila. Tak ada. Kan? Janganlah risau. Nanti dah langkah nanti masuk dalam tu selamat dah. Dah tak payah nak menyorok-nyorok ke apa. Nikmatilah syurga kita nanti senikmat-nikmatnya. Sebab dah masuk syurga tak akan keluar. Kecuali kalau tak nampak saya tu, mintalah malaikat carikan. Kata malaikat Ustaz Noh tu, dia ajar kami setiap minggu kan. Kenapa dia tak masuk lagi? Carilah saya kan. Dan bila dah masuk syurga, insya-Allah tak keluar. Saya pun kalau kata masuk kerana jaminan doktor-doktor semua yang baik-baik ni, saya pun masuk. InsyaAllah saya pun tak keluar. Siapa masuk syurga tak akan keluar lagi dah. Takkan keluar. Dan ini adalah salah satu nikmat yang besar. Kan? Nikmat yang sangat besar. Tidak dapat keluar dari syurga ni. Tidak keluar daripada syurga. Nikmat yang sangat besar. Tidak akan bosan dan berterusan sepenuh. Tak akan bosan. Tak boleh keluar Ustaz. Tak jalan-jalan nak ke mana. Ya, tak payah fikirlah kan benda tu. Nak buat apa dalam syurga. Syurga ni bukannya macam besar satu daerah. Tak boleh rentas negeri. Kan? Ini syurga ni seluas-luas pembentangan kan, seluas-luas dibentang ni syurga. So tak adanya limit-limit nak rentas negeri boring kan. Jadi insya-Allah akan berterusan seronok. Wa'adallah. Kenapa kita dapat semua tu? Penegasan daripada Allah. Wa'adallahi haqqa. Sebagai janji Allah yang benar. Apa yang Allah Ta'ala janjikan adalah benar dan akan berlaku di hari akhirat. Ini janji Allah. Berbeza dengan apabila manusia berjanji. Manusia berjanji macam itulah kan. Sebelum ada kuasa macam-macam. Lepas ada kuasa macam-macam. Contoh. Bila kadang lupa kan. Kadang-kadang tak mampu. Tapi tidak bagi Allah Ta'ala. Bila Tuhan berjanji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak akan memungkiri janji. Dan bukan setakat tak mungkin, Tuhan berkuasa bagi janji tersebut menjadi dengan sejadi-jadinya. Sebab itu kita kena sematkan dalam diri kita bahawa janji Allah itu adalah pasti. Janji Allah itu adalah pasti. So kalau kita mohon ampun pada Allah kan, maka kita mohon pada Allah Ta'ala, kita berdoa dan sebagainya, maka kita tahu kan,
Selain daripada kita berdoa, kita belajar untuk keyakinan. Ya Allah, janji Engkau tu adalah pasti, kan? Janji Engkau tu adalah pasti. So kena sematkanlah hati. Ini salah satu konsep keimanan. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, lagi maha perkasa lagi maha bijaksana. Kejap ada antum mesej. Okey. Maksud Al-Aziz, apa Al-Aziz? Berkuasa. Tidak boleh dikalahkan. Maksudnya tidak ada sesiapa yang boleh halang Allah Ta'ala untuk beri nikmat, untuk beri apa yang dia telah janjikan. Maka ini memastikan kepada kita yang Allah pasti. Ini apa ni ayat ni? Tak apalah. Memastikan berikan segala kenikmatan telah dijanjikan kepada kita. Tuhan berkuasa dan bijak dan bijaksana. So 2 ayat tentang nikmat diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. So seronok tak jadi orang beriman dan buat baik, kan? Seronok sebenarnya. Senang dia nak masuk syurga. Jaga iman dan amal soleh. So sebelum kita pergi buka pada soalan-soalan, pergi pada beberapa ibrah dan kesimpulan dahulu. Ringkas je, saya tak nak buat ibrah yang susah-susah. Ayat kita senang. Yang pertama, ramai orang yang merasakan kegembiraan. Ramai orang rasa gembira. Sehingga orang jahat atas dunia pun Tuhan bagi mereka bergembira. Kan? Namun kegembiraan yang sebenar adalah apabila ia selari dengan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka carilah kegembiraan. Bukan tak salah kita mendapatkan kegembiraan di atas dunia, tapi kita usahakan kegembiraan tersebut berterusan sampailah saat kita bertemu dengan Allah dalam syurga Allah. Apa guna kita bergembira di dunia tapi kita berduka cita di hari akhirat nanti. Yang pertama. Yang kedua, iman dan amal saling diperlukan untuk berjaya. Saling, betul tak ayat kata saya? Tak apalah. Iman dan amal saling diperlukan untuk berjaya. Mesti, tak boleh salah satu. Tak boleh tinggalkan salah satu. Ni satu reminder baliklah, satu ingatan balik kepada kita. Kita jaga amal. Apakah iman kita selalu kita semak? Kita jaga tak? Kita jaga amal. Kita solat, kita sampai waktu solat, kita solat. Sampai puasa, kita puasa. Tapi adakah kita memperkemas kini iman kita? Kita baca Quran, kita memahami apa yang boleh, apa tak boleh. Sifat-sifat Allah bagaimana? Sifat-sifat orang jahat macam mana? Sifat orang yang syirik macam mana? Kan? Ulaika humul musyrikun, kata Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang syirik. Belajarlah macam mana, siapakah orang-orang yang syirik tersebut. Di antara proses untuk kita menyemak iman. Yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil, kunci penting dalam menjalankan misi iman dan amal ialah sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk nak menjaga iman dan amal ni, dia mesti ada apa? Mesti ada kunci lah, mesti ada dorongan. Antara dorongan kita, kunci kita untuk nak menjaga iman dan amal ni, iaitu bersangka baik dengan Allah, kan? Antaranya percaya bahawa janji Allah itu adalah benar. Kita nak sesuatu yang kita kata apa? Kita nak sesuatu yang kita buat tersebut bersemangat. Lalu kita ingat Allah Ta'ala dah janji, kan? Kalau jadi orang beriman, macam anak-anak kita lah. Kenapa kadang-kadang mungkin dia berusaha sungguh-sungguh menjawab soalan peperiksaan dan sebagainya? Sebab kita dah janji, kan? Dan dia yakin kat tu. Sebab apa? Kita tak pernah mungkir janji dengan dia. Kalau kita janji, kita buat. Maka dia pun rasa, aku nak buat. Betul-betul. Sebab nanti aku akan dapat. Lalu kunci penting untuk kita nak jaga iman dan amal, ingatlah janji-janji Allah telah diberikan kepada kita. Sangka baik dengan Allah, bahawa Tuhan tak pernah mungkir janji. Dan kemudian dorongkan diri kita supaya jadi orang yang sentiasa menjaga iman dan amal ni, kan? So bagi siapa yang mendekati Allah, menuntut ilmu, Tuhan akan permudahkan urusan dia. Buatlah, kan? Lalu kena yakinlah dengan janji Allah Ta'ala tersebut, insya-Allah dipermudahkan urusan. Okay. So itu sahaja untuk hari ini, ayat 8 ayat ke-9. Dan nanti kita akan masuk ayat yang ke-10 dan ke-11 sebelum kita akan memasuki nasihat-nasihat Luqmanul Hakim.
yang menjadi poin utama dalam surah Luqman ini, surah yang ke-31 ini. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan untuk nak ditanya? Simple je hari ni kita cerita pasal syurga, iman, amal. Saya rasa tajuk yang best ni hari ni adalah sebab, bukan tajuk lah, perbincangan ni saya rasa santai tetapi dapat muhasabah balik benda-benda asas yang kita perlukan. Senang je asas kita nak masuk syurga. Jaga iman dan amal saja. Okey, ada apa-apa soalan untuk nak bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay, nak tanya sikit. Saya dah lama juga bila baca lalu surah At-Taubah ni ayat 53 Ustaz. Taubah 53. Okey. Dekat sini dermakanlah harta kamu sama ada dengan sukarela atau kerana terpaksa, tidak sekali-kali akan diterima daripada kamu, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Saya sebenarnya bila baca ni saya takut sangat Ustaz, takut termasuk dalam ni. Yalah kita memanglah kita derma sana sini kan, sedekahlah sikit-sikit, kongsi sikit-sikit. Tapi kadang-kadang dalam hati tu ada juga berkata-kata Ustaz. Ada juga macam betul ke organisasi ni ke apa ke. So bila terdetik tu macam tak ada keikhlasan lah dekat situ. Pada saya lah. So adakah ayat ni merangkumi perkara tu Ustaz? Qul anfiqu taw'an wa karha au yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Sebenarnya ayat ni pun dia ada sebab penurunan dia kan, sebab penurunan dia, iaitu ada yang kata ayat ini ketika mana Nabi SAW tiba di kota Madinah kan, ada orang yang nak berkongsi harta dengan orang-orang muhajirin, orang Ansar nak berkongsi harta dengan muhajirin. Ada yang mereka benar-benar nak berkongsi, ada yang terpaksa. Alamak kan, penduduk Madinah lain kongsi, takkan aku tak kongsi. Lalu Tuhan kata apa? Kalau tidak akan sekali terima daripada kamu, maksudnya yang memberi secara terpaksa tu tetapi dalam hati mereka ada sangka buruk dan sebagainya, maka itu yang tak diterima kan. Maksudnya dia dapat lah orang kata apa, membantu masyarakat, tetapi kesan kepada sedekah yang sebenar tersebut tidak sampai kepada hati dia. Apapun, walaupun itu dia punya mungkin sebab penurunan ayat, tetapi kita lihat sebenarnya ayat ni kalau secara umumnya dia memberikan kita sebenarnya satu nasihat agar kita sentiasa belajar mengikhlaskan sesuatu harta yang kita berikan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini adalah kita panggil apa? Ayat sebagai bukan hukuman tapi adalah ayat amaran. Ayat adalah ayat amaran. Dia panggil ayat tanzih, ayat peringatan. So ayat ni adalah sebagai ayat peringatan. Jadi berdasarkan kepada kenyataan doktor tadi, pertama kita kena risau dengan ayat ini, tetapi kita juga perlu tahu bahawa konteks dia adalah Tuhan nak memberikan kita orang kata apa, semangat ataupun dorongan ataupun kita kata apa, satu tekanan positif lah. Tekanan kena ada kan, tekanan yang positif. Tekanan yang negatif pun tak elok pula banyak sangat beri tekanan pada anak-anak dan sebagainya. Tapi tekanan kepada anak-anak perlu ada, tidaklah mereka ni mudah je. Begitu dalam ayat ni sebenarnya kita anggaplah ayat ni betul kan, satu amaran yang besar daripada Allah, tapi anggaplah ia sebagai salah satu tekanan kepada kita agar kita sentiasa belajar jadi orang-orang yang ikhlas dan mengelak perkara-perkara kefasikan. Itulah tu. Okey tak jawapan saya? Okey Ustaz, tapi ada yang kata kalau ada sedikit yang kita rasa tidak ikhlas, maknanya hati tu bercakap, maknanya benda tu akan tak naik lah sampai atas tu Ustaz, amal tu. Jadi dia macam tolak balik lah Ustaz. Itu benar ke macam tu Ustaz? Dia amalan yang tidak ikhlas, amalan yang tak diterima oleh Allah lah kan? Dan Tuhan akan tak terima pun. Dia ada amalan yang tidak ikhlas yang tidak diterima oleh Allah, tetapi ikhlas ni adalah rahsia seseorang dengan Allah Ta'ala. Kita tidak tahu kan, ada satu orang dia seorang guru yang sangat hebat, dia seorang tabi'in yang sangat hebat, dia mengajar ramai anak murid, dan ketika dia wafat
walaupun kita tak boleh bersandar kepada mimpi, tapi kisah ni dia cerita oleh para tabi'in yang lain agar menjadi iktibar. Tapi kita tak naklah kata mimpi itu satu perkara yang menjadi sandaran kita yang utama. Lalu faham tabi'in awal, lepas tu tabi'in. Satu masa tabi'in ni dia wafat. Dan ada anak murid dia yang bermimpi melihat guru dia tersebut berada dalam keadaan yang baik. Lalu dia pun berkata, sungguh indah wahai guru, aku lihat kamu dalam ni, kamu tenang dan sebagainya. Sebabkan kamu banyak mengajar kami pada tabi' ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang dah banyak mengajar manusia. Lalu kata guru tersebut, dia kata, oh tidak, dia kata, aku dapat kesenangan ni adalah sebab kerana sekeping roti yang sangat buruk. Maksudnya apa? Ada satu roti yang dia berikan kepada seseorang, memang bukan roti buruk, maksudnya roti yang dia beri pada orang tanpa ada sebarang balasan dan sebagainya. Ambillah roti ni, macam itulah. Roti itu yang selamatkan kita. So, ikhlas kita tidak tahu bila masanya, bagaimana keadaannya. Ikhlas kadang-kadang mungkin ketika berlaku tu satu perkara yang ikhlas, tapi selepas itu diangkat kembali keikhlasan sebab kerana kita riak dan sebagainya. Ada yang mungkin pada awalnya kita rasa kita tidak ikhlas, marah, benci dan sebagainya, tapi lepas tu kita ikhlas memaafkan, memberikan. So ikhlas itulah di antara kunci diterimanya amal. Tapi apapun ikhlas itu serahlah pada Allah. Rahsia-rahsianya macam manakah ikhlas itu dikira di sisi Allah Ta'ala. Kita tidak tahu ukuran ikhlas tu macam mana, Doktor. Okey. Okey. Lagi ada? Ikhlas. Ikhlas kita hanya usahalah. Kita tak tahu pun ikhlas kita jadi tak jadi. Buat je lah. Probably the best is macam apa-apa lah rasa terdetik terus istighfar lah kot, harap-harap dia dihapuskan lah. Sebab hati ni susah betul lah Ustaz. Yelah kan, hati ni berbolak-balik kan. Betul Ustaz. Hati ni berbolak-balik. Sebab itu kita kena sentiasa berdoa kan, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kan doa kepada Muaz, Nabi ajar. Ya Muaz, mohonlah pada Allah, minta tolong. Minta tolong apa? Allahumma a'inni kalau seorang. A'inni ala zikrika. Nak ingat ke Allah, wa syukrika, nak bersyukur pun kena minta tolong dengan Allah. Wa husni ibadatik, nak menjadi amalan ataupun husni ibadah, maksudnya ikhlas tadi semua tu, nak kena baik pun kena minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So istighfar dan doa banyak-banyak je lah, Doktor. Yang akhir sekali kita serah je lah. Saya ada satu hadis Nabi SAW yang saya cari balik matan dia macam mana. Iaitu Nabi beritahu kepada Ali, ketika seorang apabila diangkat nak kembali pada Allah bagi orang beriman, iaitu dia akan kembali pada Allah dalam keadaan bila mana dia dah tak ada rasa apa-apa dah. Dia rasa macam masa nak mati tu kan, dia tak ada rasa apa-apa. Risau pun tak ada, apa pun tak ada kan. Maka dia akan pergi. Bagi orang beriman lah, kata Nabi. Dia tak ada risau, ya Allah macam mana. Maksudnya semuanya pada masa tersebut dia dah berlepas diri saja. Mungkin agaknya kita tengok kan orang tua bila dah hujung-hujung hidup dia pun dah rasa macam tanah aku tu kau ambil dah, tu pun orang buat apa kat dia pun dia dah lupa dah apa semua kan. So sama juga bila manusia dengan Allah, mungkin sampai satu masa kita harap begitulah. Kita dah buat sebaik mungkin, sampai satu masa ajal kita pejam mata, kita cuba sebut kalimah Allah banyak-banyak je lah. Serah je lah pada dia kan, supaya dia terima je lah kita. Takkanlah kan tak ada secebis pun rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Okay. Ustaz, terima kasih banyak. Okey, sama. Apapun ujian kita kat atas dunia, kita lalu kat atas dunia ni kan, akhir sekali yang kita harap tu kan, kita mati nanti kita dapat sebut nama Allah. Tu saya duk fikir, apa pun kita latihan atas dunia ni buat baik, saya duk fikir, Allah, kalau aku mati nanti bagi peluang aku nak sebut nama dia pun okeylah kan. Nak berharap macam orang tertentu mati tengah sujud semua tu, wah best lah kan. Tapi paling tidak pun dapat mati nanti
okey jalan kita, settle lah. Itulah. Okey, so kita ni dulu. Kita habis dulu 2 ayat. Hari ni mungkin ayat yang mudah, tapi pada saya muhasabah yang mendalam kembali kepada kita agar kita dapat semak balik proses keimanan, perasaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa mungkin kita pergi tempat-tempat ataupun kita rasa kita jaga amal aja. Lalu dalam masa yang sama perlu kita sentiasa belajar macam mana juga untuk kita menentangkan hati kita, perasaan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So sekira tu jelah untuk hari ini. Ayat 8 dan 9. Semoga bermanfaat dan sebelum kita akhir terlebih dahulu mari kita akhirkan majlis kita dengan bacaan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami redha-Mu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hinggalah kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang peroleh nikmat, bukan jalan orang yang diberkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, yang Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi ja'alna muqimas salah min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami ini di kalangan orang-orang yang mendirikan salat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal baras wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallah minkum. So setakat tu saja. Oh, saya ada pengumuman. Dan tim saya lah, kita ada satu partnership baru dekat Saudi untuk sembelihan kambing-kambing. So ada harga untuk trial sepanjang Tani Syazah lah, bila trial sampai bila kan, untuk kita latih tim kat sana. So harga dia 290. Tapi detailnya Tani Syazah. Saya buka untuk dalam ni dan war-war lah pada orang terdekat sebab nak umumkan secara terbuka takut orang tak percaya. Tapi saya kira dalam ni ada yang dah buat, ada yang dah tahu. Kita akan buat tapi pada hari Jumaat kan, 290. Boleh ceritalah. Dia apa-apa detail boleh tanya kat Syazah. Tanya saudara mara yang tak akikah anak tu, nak try boleh lah. InsyaAllah jadi kan, insyaAllah jadi. Tak ada. Ini memang sembelihan dah biasa buat tapi saya nak train kita beberapa orang baru kat sana. Okay, so tu saja. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Semoga selamat semua insyaAllah. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama. Assalamualaikum semua. Ustaz. Okay. Okay, doktor. Bye-bye.